Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVS. Anda bersama saya Luqman Muhammad. Dan saya Melissa Sari. Luqman, esok kerja tak? Saya kerja sehari. Kita sarapan sama-sama esok boleh sempat kan? InsyaAllah. Okey Luqman, kita lihat dulu antara tajuk utama TVS malam ini. Kerajaan tidak menangguhkan pembinaan jambatan Batang Lupar seperti dakwaan sesetengah pihak. Demikian tegas Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julaihi Narawi. Kerajaan hanya menangguhkan majlis pecah tanah projek tersebut yang dijadualkan pada 18 Februari lepas atas kebimbangan penularan wabak COVID-19 di Sarawak. Tidak. Siapa kata ditangguhkan? Beresmian saja ditangguhkan. Projek ini masih berjalan seperti biasa. The contractor is on the ground. Kita saksikan tadi, kontraktor untuk membina jambatan Batang Lupar on-site, ada di tapak lapangan membuat kerja-kerja. Kontraktor untuk membina Jalan 7 pun ada juga di tapak lapangan, masih meneruskan kerja-kerja. Jadi kita tidak pernah menangguhkan ataupun membatalkan projek ini sebab semuanya sudah di-award, sudah dianugerah kepada kontraktor-kontraktor yang berkaitan. Tambahnya, surat setuju terima bagi projek terbabit telah pun dianugerahkan kepada kontraktor pada 10 Disember 2020 dan kerja-kerja pembinaan telah bermula pada 7 Januari 2021. Projek Jambatan Batang Lupar yang bernilai RM848 juta melibatkan pembinaan jambatan dua lorong sehala dengan panjang keseluruhan 4,844 meter. Projek dijangka siap dalam tempoh 48 bulan dengan tarikh siap dijadualkan pada Januari 2025. Jambatan Batang Lupar akan menghubungkan Sebuyau dengan Trisor serta menggantikan perkhidmatan feri sepenuhnya di sungai tersebut. Sementara itu, Julaihi turut memberitahu pembinaan jalan pesisir Sarawak yang membabitkan kos RM5 bilion akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Jalan pesisir ini melibatkan 3 komponen. Pertama, kita bina semua jambatan untuk mengganti kemudahan feri. Ini ditanggung oleh kerajaan semua, termasuk jambatan Batang Lupar. Kedua, kita bina missing link. Yang saya ada Jaya, termasuk jambatan kita bina, itu pun ditanggung kerajaan. Ketiga ialah menaik taraf. Jalan pesisir yang ada sekarang ditanggung oleh kerajaan Sarawak. Maknanya keseluruhan pembinaan dan usaha untuk melengkapkan jalan pesisir Sarawak adalah ditanggung 100% oleh kerajaan Sarawak sendiri. Katanya lagi, kerajaan negeri komited untuk memberi kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada rakyat. Menangga masa perayaan, masa-masa tertentu berbaris panjang menunggu feri. Jadi kita harap ianya menjadi sejarah apabila jambatan ini sudah siap, termasuk jambatan Batang Lupar. Jadi this is the contribution of the state government to the public at large in Sarawak. Bakal peroleh manfaat besar dari pembinaannya. Rata-rata penduduk setempat menzahirkan rasa gembira dengan pembinaan jambatan Batang Lupar kerana ia membolehkan kegiatan ekonomi penduduk berjalan lancar selain mempermudahkan jaringan perhubungan. Harapan saya lah agar jembatannya lebih cepat disiapkan, dapat memudahkan orang Sebuyau tu nak mendapatkan sumber, sama ada sumber basah kah apa-apalah, dan sedikit sebanyaknya boleh membantulah menghubungkan antara orang Trisor, orang pusat untuk pergi ke Sebuyau kah, ke mana-mana lah. Kalau tidak ada jembatan, memandangkan kami dulu maki peri, kadang berjam-jam tunggu, kadang sampai 1 hari pun di sebelah kalau orang banyak, memang teruklah gunakan peri. Jadi kalau dapat, memang saya sokong 1% untuk jambatan dan tolong kita sokong ada atas, cepatkan lagi lah untuk rakyat di Kuasaan N27. Jembatannya baguslah bagi tidak dari jauh datang, boleh makin lebih ramai orang datang lah. Baik, ini pula berita menggembirakan buat penduduk Sibu Laut di mana projek pemasangan bekalan air luar bandar di kampung berkenaan di Telaga Air dijangka siap menjelang Jun tahun ini. Kata Menteri Muda Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, projek ini telah dilancarkan pada suku kedua tahun lepas oleh Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia Datuk Henry Sam Agong termasuk Kampung Sungai Au dan Kampung Trombol.
Jadi kita telah pun memantau perkembangan projek bekalan air di Kampung Sibu Laut dan Sungai Awur ini, dan ianya agak sedikit berbeza dengan projek pembekalan air di kampung-kampung lain, kerana kedua kampung ini berada di seberang sungai ya. Dan jadi teknologi yang digunakan agak berbeza, iaitu mereka terpaksa memasang pipe bawah dasar sungai ya, submarine pipe untuk kedua-dua kampung ini. Setakat ini, kerja-kerja pemasangan telah mencapai kemajuan hampir 70%. Untuk Kampung Sibu Laut, sumber bagi bekalan air yang akan dibekalkan adalah dari loji di telaga air menyeberangi Sungai Sibu terus ke kampung melalui paip dasar sungai. Projek ini akan membekalkan air bersih kepada 22 isi rumah di kampung ini, termasuk Sekolah Kebangsaan Sibu Laut. Proses yang sama juga dilaksanakan di Kampung Sungai Awur yang terletak 3 km dari Sibu Laut, di mana bekalan air akan disambungkan kepada 23 isi rumah dan SK Sungai Awur dengan keseluruhan kos RM4.16 juta. Kementerian Belia dan Sukan Sarawak menyerahkan geran berjumlah lebih RM5 juta kepada 59 persatuan dan pertubuhan belia dan sukan di sini pada Sabtu. Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berharap geran itu dapat dijadikan sebagai pemangkin buat persatuan berkenaan untuk terus aktif serta komited dalam melaksanakan program masing-masing. Katanya dalam situasi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak, mereka perlulah kreatif melaksanakan program secara berterusan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Beliau turut menyeru agar semua persatuan dan pertubuhan belia dan sukan di negeri ini untuk terus meningkatkan prestasi mereka selari dengan objektif penubuhan masing-masing. Saya juga berharap dengan sokongan padu daripada kerajaan negeri, Sarawak mampu bangkit sebagai kuasa sukan dan bersedia untuk sukan Sukma yang akan diadakan pada tahun hadapan. It's supposed to be held last year, deferred to be this year, but then again deferred again to next year, sukan Sukma. Sementara itu, Abdul Karim berkata, latihan untuk Sukma akan diteruskan seperti biasa dengan mematuhi SOP ditetapkan bagi memastikan Sarawak berjaya mendapat tempat teratas semasa tamasya sukan itu nanti. Penyerahan geran belia dan sukan itu bertujuan untuk pembiayaan pengurusan pentadbiran persatuan dan pertubuhan serta bagi pelaksanaan program atau aktiviti bagi tahun 2021. Baik, sedikit perkembangan banjir di Sarawak. 6 pusat pemindahan sementara PPS ditutup setakat jam 4 petang tadi, menjadikan hanya 5 PPS masih beroperasi di 2 daerah, iaitu di Kuching dan juga Semarahan. 6 PPS berkenaan mula ditutup antara jam 9.15 pagi hingga 2 petang tadi. Setakat jam 4 petang, seramai 522 mangsa yang terjejas akibat banjir masih ditempat di 5 PPS yang masih dibuka. Seramai 455 mangsa ditempatkan di 3 PPS di daerah Kuching dan 67 mangsa lagi ditempatkan di 2 PPS di daerah Samarahan. Hujan lebat sejak petang Khamis menyebabkan beberapa kawasan rendah di Kuching, Samarahan dan Lundu dinaiki air. Beberapa kawasan di Kuching dan Samarahan termasuk kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Taman Univista dilanda banjir kilat selain beberapa laluan utama dinaiki air sekaligus mengakibatkan berlaku kesesakan lalu lintas. Sementara itu, antara kampung yang paling teruk terjejas adalah Kampung Kuap. Pada Jumaat, seramai 152 mangsa daripada 38 keluarga dipindahkan ke PPS Dewan Masyarakat Kampung berkenaan. Hujan lebat berterusan yang berlaku pada 18 Februari lalu telah mengakibatkan ramai penduduk terjejas. Seadanya mudah gila naik ya, dalam masa tahun 2004 dulu dari yang pertama. Masa tu lah baru yang kena yang besar lagi lah. Paling teruk lah. Paling teruk sama dengan 2004 dulu. 2004. Jadi bermaknanya 17 tahun yang lampau lah. Asal hujan aja insya-Allah siap akan banjir. Berjumpa dengan air pasang, king tide kata orang, berjumpa hujan
Ayalah puncanya sebenar. Banjir di kampung tu, di kampung Balangguap tu, yang berpunca bukan daripada segi parit juga. Golakan parit ataupun apa-apa lah. Yang berpunca kepada air pasang. Apabila hujan turun di waktu tengah malam sampai dekat pagi, hujan yang turun dengan lebat lah. Lepas bertemu dengan air pasang. Bila berjumpa dengan air pasang jadi airnya naik ke atas. Dapat nak keluar lagi lah. Sengan dadah kami tu. Berbeza pula dengan mangsa Fairudi Jamil. Rumah yang didiaminya mengalami kerosakan harta benda kira-kira 70 hingga 80% susulan air yang mendadak naik sehingga ke siling rumah berkenaan. Mendekodkan yang air start naik start dalam pukul 4 pagi 4 pagi setakat tu memang sengan pinggang lah. Kan tu sengan pinggang. And then kan hujan berhenti dari a day before sampai whole day Maret lah. And then naik sampai habis tu. Yes, sampai atas Shilling. Okay, and then di atas jalan raya sengan dadah. Di atas jalan raya and rumah tu memang habis lah. Untuk ground floor tu memang habis. Kampung Kuap Semerahan merupakan antara 3 daerah yang terjejas teruk akibat hujan lebat yang berlaku pada 18 Februari lalu. Selepas 17 tahun, insiden tahun ini merupakan insiden yang paling teruk melanda di kampung ini. Dan penduduk di sini juga tidak menyangka air banjir akan naik sehingga ke paras dada. Dan mereka juga mengharapkan segala usaha akan dilaksanakan untuk mengelak insiden berulang. Laporan Akmal Saleh bersama juru kamera Fikri Razak untuk TVS. Baik, kami bawakan perkembangan berita COVID-19. Sebanyak 2,461 kes baru COVID-19 direkodkan di Malaysia dalam tempoh 24 jam. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kini sebanyak 280,272 kes. Kesemua kes baru yang dilaporkan melibatkan penularan tempatan. Selangor masih menjadi negeri tertinggi dengan pertambahan kes harian itu sebanyak 1,001 kes dan ini diikuti Kelantan 257 kes dan Johor 233 kes. Kes kematian mencatatkan pertambahan sebanyak 8 kes kematian baharu menjadikan jumlah kumulatif kes kematian sebanyak 1,051 kes. Sementara itu di Sarawak, 4 lagi kematian dan 134 kes baru dilaporkan. 2 kematian dicatatkan di Sibu, 1 di Bintulu dan Miri juga 1. Jumlah kematian keseluruhan setakat ini adalah 73 kes. Dalam pada itu, kes positif baru mengikut daerah ialah 53 di Sibu, Bintulu 19, Kuching 15, Kapit 12, Semerahan 10, Song 8, Miri 4, Bukit Mabong 3, Selangau 2, Sri Aman 2, Sebauh 2, Bau 1, Julau 1, Meradong 1 dan Belaga 1. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 7,758 kes. Vaksinasi kaki tangan dan penghuni pusat jagaan warga emas merupakan antara langkah penting dalam usaha mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di negara ini. Menurut Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Ahmad Amzad Hashim, risiko jangkitan wabak dalam institusi penjagaan berkenaan boleh berlaku dengan sangat pantas dan sukar untuk dibendung sekiranya tindakan lambat diambil. Ini disebabkan faktor persekitaran tertutup dan kesukaran melaksanakan penjarakan fizikal serta pergerakan pekerja merentas premis penjagaan dan pusat kesihatan yang lain. Jika penularan wabak berlaku, bebanan yang dipikul oleh pengendali institusi warga emas akan lebih teruk akibat kekurangan sumber. Petugas kesihatan dan keselamatan yang berjuang dengan wabak ini mungkin tidak mampu untuk bertahan apabila terus-menerus dihujani dengan kes dan kluster penularan baru. Sejak pandemik COVID-19 ini melanda, hampir 70% daripada jumlah kematian yang direkodkan adalah daripada kalangan warga emas berumur 60 tahun dan ke atas.
Sehubungan itu, beliau berkata kerajaan mengalu-alukan kerjasama pihak yang berkepentingan bagi meningkatkan penerimaan vaksin dalam kalangan kaki tangan dan penghuni pusat jagaan berkediaman warga emas. Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada 26 Februari ini dengan sasaran 80% penduduk bersamaan 26 juta individu menerima suntikan vaksin secara percuma menerusi 3 fasa bermula April 2021 hingga Februari 2022. Lagi berita tempatan, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM disaran memberi pertimbangan serius sebelum membuka semula sekolah terutamanya di kawasan zon merah. Kata Presiden Kesatuan Guru Sarawak STU Adam Prakash Abdullah, pihaknya amat mengalu-alukan pengumuman Menteri Kanan Pendidikan Senator Datuk Dr. Razzie Jidin berhubung pembukaan sekolah dan membolehkan pembelajaran secara bersemuka dilakukan di seluruh negara. Seperti yang kita tahu di Sarawak ni masih banyak lagi sekolah-sekolah kan yang berada di zon merah. Jadi kita berharaplah sangat agar Kementerian Pelajaran memberi pertimbangan kepada para guru dan juga murid-murid kita yang akan pergi ke sekolah di zon merah. Apa yang utama jelas Adam adalah keselamatan pelajar dan guru harus diberi perhatian serius lebih-lebih lagi pada masa imunisasi vaksin COVID-19 belum lagi dilaksanakan. Sementara itu, Presiden Kesatuan Guru Bumi Putra Sarawak Ahmad Mali sekadar akur dengan keputusan yang dibuat oleh KPM. Ahmad Mali turut mengingatkan para guru untuk sentiasa mematuhi SOP dan tidak memandang remeh segala amalan baik demi kesihatan mereka. Bagi KGBS, kita akur dengan keputusan yang diumumkan oleh Menteri Kanan Pendidikan kita seperti yang diumumkan semalam, sebab KGBS yakin bahawa keputusan tersebut telah dibuat ataupun diambil setelah menilai risiko dan mendapat pandangan daripada Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Katanya lagi, pihak sekolah juga dipohon untuk melaporkan status kesediaan mereka kepada pejabat pendidikan daerah supaya pertimbangan sewajarnya boleh diambil untuk memastikan sekolah selamat untuk dibuka. Keputusan pembukaan sesi persekolahan secara bersemuka menerima reaksi positif para guru. Bagi mereka, ia merupakan peluang untuk memberi nafas baharu kepada para pelajar untuk terus menimba ilmu. Lebih-lebih lagi kepada pelajar yang berada di luar kawasan bandar dan pedalaman. Selain pada itu, pembukaan sekolah sebenarnya, terutamanya kepada sekolah luar bandar dan sekolah pedalaman, kelas bersemuka sebenarnya dapat memberi satu keterikatan emosi antara guru dan murid di dalam bilik darjah ketika proses PDPC, kerana akan ada satu hubungan antara guru melalui komunikasi dan interaksi. Sebab seperti yang kita sedia maklum, dalam tempoh PDPR ni banyak sangat kesulitan yang dihadapi oleh murid. Salah satunya ialah capaian internet. Banyak sangat aduan mengenai capaian internet yang kurang memuaskan, terutamanya daripada murid-murid yang tinggal di kawasan pedalaman. Ada juga yang berkongsi gadget dengan ibu bapa. Siang-siang ni ibu bapa pergi bekerja, jadi murid-murid cuma ada waktu malam saja untuk membuat latihan. Sedangkan latihan tu perlu dihantar pada hari tersebut juga untuk guru-guru membuat laporan. Bagi saya tindakan tersebut sangat wajar kerana kita tahu ramai lagi pelajar di luar sana yang tidak mampu mengikuti PDPR atas talian ni atas faktor tiada rangkaian internet yang stabil, terutama bagi kawasan luar bandar dan pedalaman. Perkara ini sebenarnya sangat membimbangkan, lebih-lebih lagi bagi yang bakal menghadapi peperiksaan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI akan terus memperkasakan konsep penanaman padi berskala besar. Ini bagi meningkatkan hasil pengeluaran padi sekaligus merealisasikan sasaran 75 hingga 80% tahap sara diri SSL negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata SSL negara pada ketika ini ialah 70% dan selebihnya iaitu 30% lagi bergantung kepada bekalan beras import.
Justru katanya konsep penanaman padi berskala besar perlu dilakukan secara baik dengan menerapkan pendekatan baharu yang boleh mengurangkan kos dan meningkatkan pengeluaran padi beras negara serta pendapatan pesawah. Beliau menambah pelbagai usaha sedang dan telah diambil oleh kerajaan. Ini termasuk meningkatkan SSL dan juga pendapatan pesawah di seluruh negara. Penggunaan teknologi mesin retrot bagi meningkatkan jangka hayat makanan akan mula dilaksanakan tahun ini. Ia bagi menggalakkan sumbangan makanan dalam kalangan industri di bawah Akta Perlindungan Penderma Makanan 2020. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, projek rintis penggunaan mesin itu akan bermula di Hotel Seri Malaysia di Perlis dan Hotel Primola Terengganu. Tambah Nanta, penggabungan akta dan teknologi ini diharapkan dapat merealisasikan objektif pembaziran makanan SIFAR Zero Food Waste pada masa akan datang selain dilestarikan sebagai budaya hidup rakyat. Untuk rekod, Akta Perlindungan Penderma Makanan 2020 yang diwartakan pada 13 Mac 2020 bertujuan menggalakkan sumbangan makanan kepada golongan yang memerlukan dengan meredakan kebimbangan penderma terutamanya pihak industri terhadap risiko tindakan undang-undang jika berlaku perkara tidak diingini. Kerajaan Sarawak akan terus mengutamakan pembangunan di bahagian Kapit secara keseluruhan. Terdapat 13 projek pembangunan, 5 daripadanya masih berada di peringkat pelaksanaan iaitu 3 di Kapit dan 2 di Song. Namun, projek tebingan Belaga dan Kapit Town Square telah pun siap dibina. Menurut Wali Kota Kapit Lating Minggang, Majlis Daerah Kapit selaku agensi pelaksana semua projek terbabit memberi tumpuan kepada pembangunan di Pekan Song, Belaga dan Kapit. Sedang dilaksanakan buat masa kini kita ada 5, 3 di Kapit dan 2 di Song. Untuk Song juga waterfront iaitu fasa kedua dan fasa ketiga. Dan di Kapit ni kita ada 3, yang satu ialah untuk beautification of our lily pond. Yang kedua waterfront yang fasa kedua yang kat depan tu. Dan ketiga adalah multi-story car park kita. Ya, itu yang dekat Kapit. Jadi keseluruhannya ada 5 buah yang sedang dilaksanakan. Keseluruhan projek mencecah perbelanjaan sebanyak 132 juta ringgit. Tambah Lating, terdapat 2 cabaran utama dalam melaksanakan kesemua projek itu. Salah satu daripadanya adalah penularan pandemik COVID-19. Dari segi pembangunan projek ini, cabaran yang kita hadapi ialah pertama, sekarang sebagaimana kita tahu kita masih COVID. Itu adalah jadi satu cabaran untuk kita jugalah masa sekarang. Dan kedua, yang cabaran yang kita ada adalah yang projek yang ada di atas air. Jadi kita terpaksa tunggu pasang surut baru boleh buat jeti. Sementara itu, transformasi pesat di Kapit telah menunjukkan perubahan ketara. Rata-rata penduduk berpuas hati dengan pembangunan serta kemudahan yang telah dilaksanakan. Bagi peniaga Amran Tahir, saban tahun Kapit rancak mengalami pembangunan baik dari segi ekonomi rakyat maupun infrastruktur. Dan pembangunan yang kita lihat banyaklah yang telah membangun sebelum ni belum lagi lah belum ada pembangunan, tetapi sedikit demi sedikit Kapit membangun dari segi jalan raya, infrastruktur macam air dah telah dinaik taraf lah. Dengan adanya pembangunan di Kapit secara langsung akan merancakkan aktiviti pelancongan tempatan. Macam di Lipong yang akan datang akan memang cantik kan. Macam sudah contoh macam tu Town Square sudah siap. Macam sekarang pun ada buat pasar malam kan. Jadi macam banyak orang datang. Itu kan macam akanlah terusnya akan banyak pembangunan banyak lagi. Macam jalan layang juga akan siap. Itulah kan banyak orang melancong. Semakin banyak orang buatkan Kapit macam best lagi. Terkejut juga Mek Nangga. Banyak perubahan. Dulu seat macam tu, seat crowded.
Dolok cuma si banyak pembangunannya. Kami langgar bangunan-bangunan baru nak. Kini, bila kami pergi kali tu kami langgar macam-macam dah. Dah ada kedai baru, tempat letak kereta, gerai makanan, apa pajak kedai kami langgar. Banyaklah yang berubah. Bandar Kapit bukan sahaja terkenal dengan buah dabai, durian dan roti canai goreng. Kini Kapit terkenal dengan beberapa lokasi menarik seperti Kapit Town Square, Waterfront dan kolam bunga lili yang dapat menarik pelancong dari luar datang ke Bandar Kapit sekaligus dapat meningkatkan taraf ekonomi rakyat setempat di kawasan ini. Saya Setio Dawi bersama dengan juru kamera, Sen Hashim melaporkan dari Kapit Sarawak untuk TVS. Kerja pembinaan jalan akses Lunduk yang runtuh akibat hujan lebat dijangka siap dalam tempoh 2 bulan. Menurut Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, kerja-kerja pembinaan terbabit telah pun dimulakan serta-merta sebaik sahaja pihak menerima laporan berkenaan kerosakan tersebut. Siasatan awal mendapati kelim dan tanggul terbabit runtuh selepas tidak mampu menampung limpahan air akibat hujan lebat yang berterusan sejak Khamis lalu. Usaha untuk membina jalan lencongan sedang dilakukan dan dijangka dapat disiapkan dalam masa 3 hari. Orang ramai yang ingin ke Pekan Lundu dinasihatkan untuk menggunakan laluan alternatif menerusi Jalan Setunggang Melayu Baru. Sedikit perkembangan sukan, Sarawak United FC memilih untuk berpusat di kawasan Lembah Kelang untuk menghadapi saingan Liga Perdana musim 2021 setelah mendapat kelulusan Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS Datuk Posama Jais berkata, keputusan itu diambil bagi mengelakkan pasukan pelawat yang bertandang ke negeri ini dari menjalani arahan kuarantin wajib selama 14 hari. Menurut Posa, Kerajaan Sarawak tidak akan mengurangkan sekatan dalam masa terdekat ini memandangkan Kuching masih berada dalam kawasan zon merah COVID-19. Sementara itu, penolong Ketua Jurulatih Sarawak United FC Safri Ahmid memaklumkan pasukan Sarawak United FC kini giat melaksanakan sesi latihan meskipun terpaksa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Pendekatan SOP kali ini sedikit berbeza namun beliau dan pasukan jurulatih yang diketuai Ella Varasan komited dalam menjalani sesi latihan sebagai persediaan menghadapi Liga Perdana musim ini. Tambahnya lagi SOP yang digariskan oleh Majlis Keselamatan Negara untuk semua pasukan turut berlatih pasti menuntut disiplin yang tinggi daripada pemain dan memerlukan sedikit masa untuk membiasakan diri dengan kelaziman baru. Seperti yang kita tahu, risiko penularan COVID-19 melalui menekan lift adalah tinggi. Susulan daripada itu, teknologi tanpa sentuhan telah diwujudkan di beberapa buah negara. Betul tu Luqman, di mana teknologi ini dipercayai mampu untuk mengurangkan risiko penularan COVID-19 ketika kita berada di dalam lift. Mungkin kita tak perasan agaknya, tapi sebagai mengakhiri utama pada malam ini, saksikan bingkisan mengenai teknologi tanpa sentuhan tersebut. Saya Belisa Sari, rakan penyampai saya. Saya Luqman Muhammad, salam hormat dan sampai jumpa.